إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita kumpul di masjid kita dan telah kita solat subuh jamaatan. Kemudian kita akan isi sedikit masa yang ada ini dengan perkara yang ada hubung kaitnya dengan puasa kita, insya-Allah taala yang akan kita laksanakannya beberapa hari lagi. Dan kita tinggalkan sekejaplah subjek kita, itulah fiqhul at'imah, ya, fiqh makan dan minum. Di mana saya diminta untuk kongsi tentang perkara yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Khususnya ialah perkara yang berkait ataupun yang termasuk dalam amalan-amalan sunnah, ya, yang mana saya yakin tuan-tuan telah tahulah sebahagian daripadanya, tapi mungkin kita boleh kongsikan ataupun ada ilmu-ilmu tambahan insya-Allah taala. Baik, sebagaimana tuan-tuan tahu, Ramadan memang ada fiqh yang khas. Itulah satu bab yang khusus dalam fiqh ibadat, ya. Dulu kita pernah kongsikan tentang pembahagian ilmu fiqh dalam Islam. Kita ada fiqh ibadat, kita ada fiqh muamalat, kita ada fiqh jinayat dan qada. Dalam ibadat tu ada beberapa bab yang utama, ya, ataupun bukan bab lah, ya, kitab. Kita ada kitabut taharat, itulah kitab tentang bersuci, betul. Kemudian kita ada kitabus solah, kitab tentang sembahyang, ya. Kita ada kitabuz zakah, kitab tentang zakat. Dan kita ada kitabus siam sebelum kitabul hajj, ya. Kitabus siam ialah kitab puasa, the book of fasting. Kenapa kita tak panggil bab? Kerana kesemua itu adalah ilmu yang besar dan luas. Mungkin kalau kita tengok buku-buku kecil, macam satu buku je, mungkin dalam satu buku tu sembahyang ada kat situ, taharah ada kat situ, puasa ada kat situ, haji ada kat situ, zakat ada kat situ. Mungkin dipanggil bab kerana sikit saja. Tapi sebenarnya ia bukan hanya bab, tapi kitab. Kitab ni maksud bab yang besar. Dan ibadat memang ada 5 kitab yang besar. Bermula pada kitab taharah, pergi sembahyang, pergi puasa atau zakat, pergi puasa dan haji, ada 5 kan. Ya. Jadi di situ ada kitabus siam, the book of fasting, mana bab yang besar yang bersabit dengan puasa. Di mana bila bersabit dengan puasa, dia tak lari daripada Ramadan. Itulah puasa yang diwajibkan ke atas kita setiap tahun. Walaupun di sana masih ada puasa-puasa wajib yang lain. Kerana puasa wajib ni bukan Ramadan saja, tapi dia punya hak paling wajib sekali Ramadan lah, ya. Ada lagi puasa wajib yang lain. Apa puasa wajib yang lain? Banyak. Puasa nazar, puasa wajib juga. Tahu nazar?
Takkan tak tahu kan. Orang Melayu pun panggil nazar. Orang Arab pun panggil nazar. Bahkan dalam Islam memang ada bab nazar. Bahkan bukan bab, malah ada kitab juga. Kitabul Aiman wan Nuzur. Kitab tentang sumpah dan nazar. Ya. Aku kalau anak aku dapat 10A, aku nak puasalah sebulan. Itu nazar. Ya. Syarat nazar ni tak ada, nazar ni tak ada syarat kita kata aku bernazar. Bila kita niat nak buat satu ibadat, di atas nikmat tertentu, nazar lah tu. Ya. Aku kalau anak aku dapat 10A, aku nak potong lembu lah. Nazar lah tu. Itu kita panggil nazar mu'allaq. Nazar seperti itu makruh sebenarnya. Ya. Nazar yang sunnah ialah semata-mata nazar. Itu nazar yang sunnah, yang digalakkan dalam syarak. Ya. Bulan depan aku bernazar nak puasa 3 hari. Itu nazar yang sunnah, semata-mata nazar, yang tidak digantungkan dengan apa-apa nikmat yang akan datang daripada Allah. Ya. Kalau kita kata aku dapat begini, aku nak buat ibadah, itu nazar yang makruh. Dia panggil nazar mu'allaq. Ya. Tapi kalau semata-mata nazar, dia tidak makruh. Ya. Bulan puasa ni aku bernazar nak sembahyang tarawih 20. Boleh? Ya. Sebab tiap tahun biasa aku buat 8. Ini aku nak bazar buat 20 lah. Boleh? Ya. Itu sunnah, semata-mata nazar. Ya. Tidak digantungkan dengan niat-niat tertentu. Ya. Sebab kadang-kadang kita ni kalau tak berjanji, tak buat. Maka kita berjanji kepada Allah. Kita dengan Allah je. Kita berjanji nak buat apa-apa kan. Maka kita kena buat lah. Tapi kalau tak buat, kena kafarah lah ya. Dan jangan nazar benda-benda yang tak ada manfaat pula. Aku kalau menang game ni, aku nak cukup ambu. Orang Melayu selalu, kalau ataupun sebahagian daripada mereka, kalau bernazar cukup kepala. Ya tak? Awak gapo cukup kepala? Nak botok. Nazar ibadah ha? Nak baca Quran, nak puasa, nak sembahyang sunat bahkan. Tapi jangan nazar benda wajib pula. Aku nak nazar sembahyang 5 waktu. Tak payah. Ataupun tak boleh pasal kita memang ada sembahyang 5 waktu pun. Nazar hak lain. Baik. Jadi puasa nazar pun wajib. Ya. Tak kisahlah nazar secara umum, terbuka atau mutlak yang digalakkan dalam syarak, ataupun nazar-nazar yang digantungkan dengan nikmat-nikmat tertentu yang dimakruhkan. Ala kulli hal, siapa-siapa yang bernazar, termasuk puasa juga, kalau dia nazar puasa, dia wajib melaksanakan. Jadi nazar juga puasa wajib. Ya. Apa lagi puasa yang wajib? Puasa kafarah. Puasa wajib juga. Banyak kafarah yang ada dalam syarak. Ya. Bila bernazar, wajib ditunaikan. Tiba-tiba kita tak tunai. Salah satu kafarah ialah puasa 3 hari secara berturut-turut ataupun secara berpisah-pisah. Janji kena puasa lah 3 hari. Itu wajib. Kafarah dah banyak kan. Orang yang zihar isteri dia, ya, awak ni macam mak saya lah. Itu zihar. Ya. Badan awak ni macam mak saya lah. Belakang awak ni macam mak saya lah. Ataupun mata awak ni macam mata kakak saya lah. Itu zihar. Tuan-tuan belajar dalam munakahat, memang ada satu bab. Mungkin orang Melayu jarang buat lah. Tapi orang Arab ni dia suka zihar. Ya, terutama pada zaman jahiliah. Maka Islam tidak benarkan. Baik. Jadi kalau orang tu zihar isteri dia,
dia kena kafarah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu puasa wajib juga. Dan begitulah kafarah-kafarah yang lain. Siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya di siang hari dalam keadaan dia berpuasa, dan dia wajib berpuasa pada waktu itu, maka dia pun kena kafarah. Tak? Tapi kalau dia tak puasa kerana dia sakit ataupun bermusafir, tak apa, boleh lah kan. Tapi kalau dia berpuasa macam orang lain puasa, tiba-tiba dia menyetubuhi isterinya, ya, maka dia kena kafarah. Tak? Ya. Apa kafarahnya? Salah satu ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Which is agak berat jugalah, macam Zihar tadi. Payah nak puasa 2 bulan berturut-turut, tuan. Jadi hal tu pun sama juga. Oh tak apa, saya minum dulu. Batal dulu, minum. Lepas tu baru kita buat benda tu. Sama je. Kita nak tipu siapa tak? Hatta standard dalam mazhab Syafi'i pun, kalau awak minum memang puasa awak dah batal, dan awak wajib qada. Tapi kalau awak bersetubuh selepas pada itu, awak tetap dikenakan kafarah, kerana awak telah melanggar dan mencemarkan kesucian bulan puasa. Sebab ada juga yang kata tak apalah, minum dulu, batal dulu dengan minum, after that boleh. Tuan-tuan boleh buka dalam Muktamad Mazhab Syafi'i Zuhaili, dia kata apa. Kalau kita dah buka dengan minum ke apa ke, tapi kalau masih melakukannya, maka tetap kena kafar. Dan itu pendapat majoriti para ulama, bukan mazhab Syafi'i saja, Hambali baik, Maliki baik. Kalau macam tu, tak gunalah Nabi buat kafarah. Kalau semua orang boleh buat macam tu, terbatallah syariat itu, ya. Baik, ada mungkin lagi ada puasa-puasa yang lain. Ramadan confirm dia puasa yang wajib, which is ia satu ibadah yang besar dalam Islam, dan ada hukum hakam dia yang tersendiri, seperti ibadah-ibadah yang lain. Macam mana tuan-tuan semayang, macam mana tuan-tuan buat haji, macam mana tuan-tuan zakat, bahkan same goes to fasting. Macam itulah semayang, puasa. Dia ada hukum hakam dia yang tersendiri, dan agak banyak. That's why dia ada satu kitab dan bab yang besar daripada awal sampai akhir, ya. Lepas tuan-tuan belajar tentang definisi puasa, lepas tuan-tuan belajar hukum berpuasa Ramadan lah, ya, tuan-tuan akan pergi pada syarat wajib puasa, and then syarat sah puasa, fardu ain belaka tu, ya. Dan memang kita kena belajar fiqh puasa pun. Saya malam tadi di Surau Taman Melati ajar fiqh puasa, ya. Cuma malam tadi makruh-makruh puasa, ya. Kemudian rukun puasa, ya. Kemudian perkara-perkara yang sunnah dilakukan semasa berpuasa, which is saya akan kongsi pada hari ini, ya. Walaupun tak semua, barangkali mungkin sebahagian daripada. Kemudian makruh-makruh puasa, makruhatus siam, tadi masnunatus siam, preferable things in fasting, benda yang digalakkan bila kita berpuasa, ya. And then selepas makruhatus siam, perkara yang makruh ketika puasa, baru perkara yang membatalkan puasa. Ya tak? Ada perkara bila batalnya puasa kita qada saja, tapi ada kita kena buat lebih. Ada kena kafarah macam tadi, ya. Ada kena fidyah, ya. Kemudian ujung tu biasanya tuan-tuan akan belajar tentang hari-hari yang digalakkan puasa dan hari-hari yang dilarang puasa. Dilarang puasa ini ada yang haram, ada yang makruh. Kemudian masuklah tentang i'tikaf, babul i'tikaf, ya. Baik, itu secara keseluruhan tentang fiqh siam, the science of fasting.
Cuma pada pagi ini saya nak berkongsi tentang sunanus siyam. Perkara yang digalakkan kita lakukan khusus ketika kita sedang berpuasa. Dan sebenarnya ia tidak tertentu kepada puasa Ramadan sahaja. Bila sebut sunat-sunat puasa ni, sunanus siyam ataupun masnunatus siyam ataupun mustahabbatus siyam, apa-apa istilah lah yang tuan-tuan nak guna ataupun yang ulama-ulama gunakan, ia tidak hanya merujuk kepada puasa wajib seperti Ramadan dan selainnya, tapi puasa sunnah juga. Jadi lepas puasa Ramadan ni, ilmu yang tuan-tuan belajar tentang perkara-perkara sunnah ketika berpuasa boleh juga dilakukan selain daripada puasa-puasa yang wajib, termasuk Ramadan. Lepas bulan puasa, tuan-tuan nak puasa 6 Syawal pula, ya tak? Ke tak puasa tak? Puasalah 6 Syawal. Masama Ramadana summa atba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa-siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti pula dengan 6 pada bulan Syawal, ia seumpama berpuasa setahun. Besar fadilat tu. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Muslim, dia hadis yang sahih. Pasal apa begitu? Sebab sehari tuan-tuan berpuasa, Allah Ta'ala bagi pahala macam 10 hari tuan-tuan berpuasa. Ya. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Dan Sunan Tirmizi Nabi kata satu kebaikan yang kita buat macam 10 kebaikan. Tuan-tuan puasa satu hari macam tuan-tuan berpuasa 10 hari. Kalau 30 hari Ramadan kali 10 makna 300. Campur lagi 6 hari pada bulan Syawal jadi 60. 300 campur 60, 360. Kalau puasa Ramadan tu 30 hari lah. Kalau puasa Ramadan 29 hari, mana tahu kan, macam last 2 years. Campur 6 jadi 35. Tak apa, masih dalam konteks setahun. Jadi kalau 35 atau 36 hari kita berpuasa kali 10, maka 350 atau 360 hari. Exactly macam kita puasa setahun lah. Ya? Sebab itu bila kita puasa penuh Ramadan, sambung dengan 6 bulan Syawal. Dan kalau kita puasa tak penuh sekalipun, boleh jadi tuan-tuan buka kerana sakit, kerana musafir, bahkan wanita-wanita yang haid, ataupun mungkin ada sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh syarak. Ya? Qada dulu hak kita tak puasa tu, and then kita puasa 6 Syawal, bagi cukup 36 hari before end of Syawal, sebelum habis Syawal, maka kita dapatlah fadilah itu. Ya. Dan jangan buat 2 in 1 pula. Hak qada tu dia niat sekali dengan 6 Syawal, so boleh aja. Tapi tuan-tuan tak dapat fadilah seumpama puasa setahun, kerana tak cukup 35 atau 36 hari. Itu saja, ya. Baik. Jadi sunanus siyam, perkara-perkara yang sunnah dilakukan semasa kita berpuasa. Baik. Ada banyak tuan. Al-Qardawi rahimahullah, Dr. Qardawi lah, ya. Dia ada buku yang amat menarik, At-Taisir fi Fiqhi Ramadan. Ya, The Simplified Fiqh of Ramadan. Maksudnya dia bincang tentang puakan puasa dengan mengambil kira pendapat-pendapat ulama secara keseluruhan, dan dia ambil the best. Ya. Seumpama ulama-ulama yang lain, memang dia ada satu bab perkara-perkara yang disunahkan untuk kita lakukan semasa berpuasa. Ya. Apa dia? Pertama ialah aklatus sahari, makan sahur. Oh, Islam ni kadang-kadang banyak ibadah makan, tuan. Ya, makan lah. Memanglah ada sebagian ibadah tu dia kerohanian, ya. Maya, puasa, haji, ada kehartaan, zakat, ya. Sedekah, wasiat, wakaf, ya. Ada kemasyarakatan, termasuk juga memberi orang makan. Tapi ada juga yang tak ada kena-mena dengan orang lain, kita sendiri, tapi dia bersabit dengan makan. Hak ni lah.
Dan bukan hak ni saja, hak lain pun sama juga kan. Tapi hak lain tu banyak kita bagi orang makan lah. Ya. Anak kita kahwin, kita buat walimah, bagi orang makan. Kita melahirkan anak, buat akikah. Ni dekat nak raya haji, buat korban, makan belaka tu. Makan ni pun sebahagian daripada pensyariatan juga. Tapi yang ni kita makan sendiri ya. Dipanggil aklatus sahri, makan sahur. Di mana tuan-tuan, sepakat para ulama, makan sahur adalah sunnah ketika kita berpuasa. Tidak tertentu kepada puasa wajib, puasa sunnah pun sama. Dan tidak ada khilaf dalam isu ini. No khilaf at all. No disagreement. Sepakat para ulama. Ya. Dalam mana-mana mazhab atau aliran bahkan. Ahli sunnah ke? Bukan ahli sunnah ke? Tuan-tuan buka Syiah kan? Saya pun ada baca juga buku-buku Syiah ya. Sebab sebahagian buku Syiah ni pun macam buku ahli sunnah juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita baca tak tahu ya buku Syiah rupanya. Kerana Syiah ni pun dia ada mazhab-mazhab dia juga ya. Ada yang dekat dengan ahli sunnah, ada yang jauh dengan ahli sunnah ya. Dari sudut hukum hakam fiqh lah. Kadang-kadang kita baca buku kan. Tengok kat belakang sekali baru tahu Syiah lah. Ada sebahagian daripada mereka dia kalau buat hukum ni pun dia guna buku ahli sunnah juga. Biasa Zaidiyah lah, Zaidiyah tuan-tuan mungkin tak berapa ni, tapi tak tahu lah kot tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan boleh akses maklumat kat internet je kan. Tengok Zaidiyah ni dia agak dekat dengan ahli sunnah lah ya. Kadang-kadang kita baca buku fiqh dia, kita tak tahu dia Zaidiyah ya. Zaidiyah ni Syiah juga. Baik. Tak ada khilaf tuan. Pasal apa tak ada khilaf? Kerana hadis yang diriwayatkan dalam bab ni amat jelas sekali. Sorry istilahnya. Kalau hadis atau nas tu tak jelas, mungkin berlaku khilaf. Dan memang itu sebab kenapa sebahagian para ulama berselisih dalam banyak hal. Kerana hadis tu tidak jelas. Bila hadis tak jelas kak, mu kata lagu ni, mu kata lagu ni. Hak ni tafsir lagu ni, hak ni tafsir lagu ni. Jadi khilaf lah. Tapi bila hadis tu dah jelas, nak khilaf apa lagi? Hadis sahih panggil. Very clear one. Ya. Dan hadis-hadis dalam bab ni juga adalah hadis yang sahih. Kadang-kadang jadi masalah berlaku khilaf juga kerana nas tu sendiri. Ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif. Jadi dia ada khilaf lah. Ya tak? Tapi dalam bab ni hadis tu selain daripada dia hadis yang sahih, clear, dia juga sahih. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Jadi tidak ada khilaf sama sekali. Makan sahur. Ya. Dan ada banyak hadisnya. Antara yang paling famous yang dinukilkan dalam buku-buku fiqh ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ambil hadis Anas dulu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana kata baginda, tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Ya. Tasahharu kata Nabi. Makan sahurlah kamu. Oh, Nabi suruh kita makan sahur. Ya. Makan pun satu persyariatan. Nabi suruh. Makan sahurlah kamu semua. Fa inna fi suhuri barakah. Kerana pada makan sahur itu ada keberkatan. Ada barakah. Tak nak barakah? Naklah barakah kan? Orang pergi buat haji, pergi umrah, bersesak-sesak, kadang berebut-rebut, tolak aku, tolak engkau, nak cium Hajarul Aswad. Pasal apa nak cium Hajarul Aswad? Batu je tu. Pasal nak berkat. Ya tak? Padahal tak payah cium pun. Kalau tak boleh cium, angkat tangan je. Dan Nabi pun larang berebut-rebut untuk menciumnya. Nabi kata kalau kamu tak boleh cium, angkat tangan. Itu dalam bab haji tuan-tuan belajar lah kan, atau dalam bab umrah. Pasal apa nak cium batu tu? Kerana berkat. Ya. Batu tu daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman Nabi, sampai ke hari ini.
Ya. Dan batu tu ada kelebihannya yang tersendiri, ya. Sebab itu tuan-tuan belajar dalam kitab haji ada satu bab, Fadailul Hajaril Aswad, Fadilah Hajarul Aswad, mesti ada punya. Ya. Batu kita kalau dapat cium, dapat sentuh itu lebih baik. Tapi kalau tak dapat, nak buat macam mana, ya tak? Berkat tu lah. Maka sahurlah Nabi kata ada keberkatan di situ. Ha? Itu satu hadis. Ada lagi hadis yang lain atau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga daripada Amru bin Al-As. Ni pun hadis yang famous juga. Di mana kata Nabi SAW, al-faslu baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatus sahri. Perbezaan di antara puasa kita dan puasa ahli kitab, Yahudi dan Nasara, ialah makan sahur. Orang Yahudi dan Nasara, tuan-tuan, dia juga berpuasa macam kita berpuasa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan nak tengok hak ehwal puasa ni termasuk Ramadan dalam Quran. Mula surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 direct. Ya. Apa kata Allah? Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum daripada kamu berpuasa. Siapa orang sebelum daripada kita? Ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Depa pun berpuasa. Hatta hari ni depa pun berpuasa. Ya. Dan depa berpuasa, depa tak makan sahur. Kita ada makan sahur. Dan Nabi kata kalau kita makan sahur, kita berbeza dengan mereka. Ya. Dan ada banyaklah lagi hadis-hadis yang lain. Bahkan Rasulullah SAW tidak, nak kata tidak pernah, ada juga Nabi tidak bersahur. Sebahagianlah daripada puasa Rasulullah SAW, baginda memang bersahur walaupun sekadar meminum air. As-sahuru aklatu barakatin. Sorry, bukan hadis dia. Aklatu sahri aklatu barakatin. Fala yatrukuha ahadukum wa ay yashrab jur'atama. Ya. Nabi sebutlah hadis Bukhari atau Muslim pada Abu Sa'id Al-Khudri, sahur itu maka sahurlah berkat. Maka janganlah sesekali seseorang kamu meninggalkannya walaupun sekadar meminum beberapa teguk air. Jadi kalau tak nak makan pun, tuan-tuan minumlah beberapa teguk air. Ya. Ada banyak lagi ada hadis yang lain. Ya. Cerita dia makan. Dan saya pastilah tuan-tuan memang makan lah, ya. Sebab kalau tak makan nanti tak lagak nak puasa. Jadi makan. Dan bila kita makan, memang berpahala insya-Allah. Ya. Memang dapat keberkatan insya-Allah. Dan memang ada kelebihan dan kebaikan yang lain which is kita perlu kepada kebaikan-kebaikan ini. Dan dia memang mentioned by the prophet. Memang Nabi sebut. Ya tak? Kali Nabi sebut tak, tak ada apa lah, betul lah tu. Ya. Baik. Itu satu lah. Yang kedua ialah ta'jil al-fitr wa ta'khirus sahur. Tadi makan sahur. Yang kedua ialah mempercepatkan berbuka dan melambatkan sahur itu sendiri. Itu juga satu sunnah yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada khilaf dalam bab ni. Tuan-tuan kena buka cepat-cepat, sahur lambat-lambat. Semakin cepat tuan-tuan berbuka, semakin baik, semakin sunnah, semakin berpahala dan lebih disukai Allah. Makin lambat makin kurang, makin lambat makin kurang, makin lambat makin kurang. Dapat pahala juga, asal tuan-tuan buka dapat pahala. Oh saya ngorik tak buka. Ya tak? Malah. Ada juga malah nak makan, mana tahu kan. Nak buka pukul 10, boleh pahala? Siapa kata tak boleh pahala? As long as you berbuka saja. Ya.
Tapi kuranglah pasal lambat. Buka kena cepat. Sahur pun sama juga. Makin lambat makin berpahala. Makin lambat makin baik. Makin lambat makin sunnah. Ya. Tapi jangan ajak subuh pula. Sebaik-baiknya paling-paling lewat pun 10 to 15 minutes before subuh. Kerana Rasulullah SAW memang melewat-lewatkan makan sahur. Sehingga bila sahabat lain ditanya, umpama Zaid bin Sabit dalam Sahih Muslim, bukan Muslim, Bukhari tak silap saya, berapakah jarak makan Rasulullah SAW dengan azan subuh? Maka beliau menjawab, qadat khamsina ayat, sekadar baca Quran 50 ayat. 50 ayat ni kalau tuan baca Quran dengan bacaan hadar. Tahu bacaan hadar? Bacaan Quran ni ada 3 sekurang-kurangnya. Ada kata ada 4, tapi tak apalah, nak ambil satu skop, ada 3. Satu bacaan yang very slow, dia panggil tadwir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak sesuai untuk solat. Kebiasaannya imam-imam lama kita lah, kalau saya kat kampung imam tua macam tu lah baca dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak haram, cuma tak sesuai lah. Bacaan itu untuk diamalkan dalam solat, ya. Itu tadwir, very slow, ya. Satu lagi hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini very fast. Ada lagi yang lebih laju pun, tapi itu pun dah kira laju dah tu. Itu bacaan hadar, ya. Sama juga tak sesuai untuk solat. Kalau semain seorang okey, boleh baca. Tadi boleh, ni pun boleh. Tapi kalau berjemaah tidak sesuai, ya. Imam jangan baca macam tu pula walaupun sembahyang tarawih. Ada tempat tu kalau sembahyang tarawih, express betul baca Fatihah, ya tak? Kita sembahyang banyak tempat. Saya nak kata semua Selangor ni sembahyang tak tahulah kan, tapi banyak tempat kita sembahyang ada yang laju, agak laju lah. Bahkan saya duk perhati imam ni macam nak pergi kepada bacaan hadar, which is tak bagus, ya. Bacaan dalam solat yang paling sesuai kalau imam lah. Kalau seorang boleh aja, tapi sebaik-baiknya hak ni juga dipanggil tadwir. Tadwir ni tak terlalu laju, tak terlalu pelan, ya. Macam imam kita tadi okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Macam tu, tak laju, tak pelan. Itu tadwir, ya. Quran bila dibaca tadwir seumpama ini, kalau 50 ayat, 10 to 15 minutes. 10 minit, 11 minit, 12 minit, macam tu lah. Jadi kalau subuh pukul 5.16 seperti hari ni, jadi pukul 6.16, pukul 6.05 minit itu stop, jangan makan. Tapi tidak haram, sebaik-baiknya ambil masa untuk makan lebih awal sedikit, ya. Tapi kalau tuan-tuan makan awal pun tak apa. Pukul 4 pagi bangun. Berapa minit? 34 minit. Kena stop lah. Okey, sikit ke saya ambil, ya. Mana tadi? Bangun pukul 4 pagi. Ya. Masak kongkang, 4.30 siap. Awal ni, bukan sahur ni. Sahur insya-Allah. Ataupun bangun pukul 2 pagi. Pernah sahur pukul 2 pagi? Boleh. Tapi tak afdal lah. Bila sebut tak afdal, kurang, pahala tu kurang lah. Ataupun pukul 12 tengah malam. Sahur apa ustaz pukul 12 tengah malam? Tak sahur tu. Sahur. Siapa kata tak sahur? Ya. Sahur ni tuan-tuan, as long as tuan-tuan makan untuk berpuasa, maka dia dianggap sahur. Walaupun tuan-tuan makan awal, walaupun esok makan lalu,
Tapi memang tuan-tuan niat makan ni untuk puasa esok hari. Itu sahur. Ista'inu bi ta'amil lail ala siyamin nahar. Nabi sebutlah hadis Tabrani daripada beberapa orang sahabatnya, kamu kena makan pada malam hari untuk kamu berpuasa pada siang hari. Asal makan saja dia anggap sahur. Walaupun sebenarnya perkataan sahur tu sendiri merujuk pada end of night. Waktu sahur ni bila 1/3 malam yang akhir. Ujung-ujung tu itulah waktu sahur. Tapi makan sahur disebut makan sahur kerana makan pada waktu itu adalah paling afdal. Tapi kalau tuan-tuan makan lebih awal pun dia tetap panggil makan sahur. Cuma tak afdal lah. Sebab makan sahur ni merujuk kepada makan untuk berpuasa. As long as tuan-tuan makan kerana puasa untuk esok hari lah, maka dia boleh dianggap sahur. Ya. Lepas isyak lah. Bahkan kalau tuan-tuan makan lepas maghrib pun niat untuk puasa esok hari, mudah-mudahan berpahala. Dalam konteks makan sahur, walaupun ada ulama kata ia tidak boleh dipanggil sahur. Tapi saya tak nafilah kalau kita belajar lebih lagi, baca lebih banyak lagi, saya pasti akan ada ulama yang kata lepas maghrib pun boleh dianggap sahur. As long as waktu malam. Macam kita kata semayang malam lah. Yang tuan-tuan duk tahu bila semayang malam ni qiyamul lail, bangun pukul 1 pagi, 2 pagi, ya tak? Sebenarnya ada je ulama kata lepas maghrib pun dah boleh dikira semayang malam, solatul lail. Macam fatwa Jordan. Kita banyak baca fatwa. Benda ni ada ulama teori masing-masing lah. Ya. Baik. Jadi kat mana tadi? Lupa lah. Kat mana tadi? Makan sahur kan? Melambatkan sahur. Ya. Dan ada banyak hadis dalam bab tu. Sahih. Sahih ni makna jelas, clear. Sahih ni makna valid. Bukan hadis dhaif punya. Palsu jauh sekali. Ya. Dan memang dalam bab hukum hakam agama ni tuan-tuan, khusus ibadat, kita pakai hadis-hadis yang sahih saja. Dhaif bolehlah on top. Tapi kebiasaannya ulama, termasuk yang dalam mazhab Syafi'i, biasa ulama-ulama Syafi'i tidak mengambil hadis yang dhaif dalam bab hukum hakam, termasuk yang sunnah. Tapi dalam bab fadilat tu lain lah. Tapi dalam bab hukum hakam kita hanya ambil hadis yang sahih. Ya. Termasuk hukum hakam sunnah. Dalam puasa pun. Hadis ni sahih. Di mana memang Nabi suruh kita mempercepatkan buka dan melambatkan sahur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, minum tu. Doa Ustaz. Doa lepas buka pun tak apa. Malah itu yang lebih digalakkan sebenarnya. Hatta kalau tuan-tuan tengok, doa untuk berbuka puasa yang sahih, doa selepas kita makan. Ya. Memanglah dalam hadis itu tak sebut. Ya, lepas makan. Tapi zahir maksud hadis itu selepas makan. Ya. Macam mana tuan-tuan baca doa buka? Allahumma babat lana tu makan. Macam mana dia? Allahumma laka sumtu. Betul tak? Wa ala rizqika aftartu. Macam tu lah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Saya tak tahulah wa bika amantu ada atau tidak, tapi dalam buku-buku zikir ya ada, cuma Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tak salah tuan-tuan baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya. Dalam hadis cuma ada Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tak salah tuan-tuan baca yang itu ke, atau yang tuan-tuan dah biasa baca tu, lebih kurang je kan. Itu hadis tidak sahih. Malah An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar mengatakan bahawa hadis tidak sahih. Boleh amal. Tapi kalau yang sahih lain bacaannya. Ya. Zahabatul dhama' wabtallatil uruq wa sabatul ajru insya-Allah. Ya, itu hadis yang diriwayatkan Sunan Abi Daud daripada Ibnu Umar. This is valid hadis. Ini hadis sahih. Apa kata Nabi? Nabi kata zahamatil dhama', telah hilanglah dahaga. Wabtallatil uruq, telah basahlah tekak. Wasabatul ajru insya-Allah. Dapat pahala. Takkan Nabi baca doa ni before dia makan. Sebelum makan dahaga hilang ke? Tak. Tekak basah ke? Tak. Jadi zahir doa ini ialah selepas berbuka. Bismillah, makan. After that baca doa itu. Tapi boleh aja tuan-tuan nak baca before pun. Tapi sebaik-baiknya masuk waktu zam. Dan Nabi SAW tidak pernah melengah-lengahkannya.
ataupun menangguh-nangguhkannya kerana nak jaga-jaga takut tak maghrib lagi kot, tak maghrib lagi tak. Banyak kes tuan-tuan, Nabi bila tengok gelap saja di sebelah barat dah matahari tergeledah, Nabi akan suruh sahabatnya hidangkan makanan, makan terus. Ya fulan ijdah lana, wahai fulan mai makanan. Nabi musafir, mai makanan. Ya Rasulullah lau lam taghrubu syams, wahai Nabi, matahari tak tergelam lagi kot aku nampak. Orang tak nampak dah matahari, dia kata ada lagi matahari, dah terang kan. Ijdah lana, mai makanan, nak makan ni. Orang kata pula, ya Rasulullah inna alaika naharan, aku tengok terang lagi ni. Betul ke tenggelam ni? Ya fulan ijdah lana, wahai fulan bawa mai makanan. Ya. Jadi Nabi pun makan. Yalah, bukan kita kata kita boleh makan tanpa yakin masuk waktu, tak. Cerita dia, kalau confirm masuk waktu, Nabi dah confirm kan, nak makan lah. Jangan was-was, dah masuk belum, dah masuk belum. Kalau dah masuk, masuklah. Tapi kena beringat juga, pasal tahun lepas berlaku ada satu masjid tu dia azan awal. Sian lah, kau dah faham kan? 5 minit ke 10 minit sebelum masuk waktu maghrib dah azan dah. Tahu-tahu alamak awal pula. Lepas tu pengurusi masjid enam malam tu, hari ni kami tersilap azan awal. Jadi siapa-siapa yang dah terbuka kerana ikut kami azan tadi, dia minta qada baliklah puasa tu. Jadi mufti pula dia. Tanyalah mufti dulu nak kena qada ke tidak. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, masuk waktu je bismillah makan. Dan begitu juga dengan sahur. Banyak hadisnya, saya baca satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'idi, di mana kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa fi riwayah akhirus sahur. Nabi kata sentiasalah manusia itu dalam kebaikan. Kebaikan. Siapa yang tak nak kebaikan? Semua orang nak kebaikan. Selagi mana mereka mempercepatkan berbuka, masuk waktu, berok lalu, dan melambat-lambatkan sahur. Jadi kita jangan tangguhkan. Kita masjid ada buat event hari tu, ya tak? Biasalah kadang-kadang setengah pada kita ni doa nak panjang-panjang, boleh aja doa lah panjang-panjang, tapi ambil waktu before masuk waktu berbuka, doa lah 3 minit, 4 minit, 5 minit, ya. Lepas tu masuk waktu terus makan. Jangan bila dah masuk waktu baru nak doa, Pak Imam pula baca buku doa tu kan, panjang lah. Nak dibuat tahlil pula sebelum buka tu, buat tahlil. Normal lah tempat kita. Lepas tu dah buka tu kan, dia baca doa lagi, tengok buku. Jadi jangan begitu, kalau boleh kita percepatkan. Dan kalau boleh tuan-tuan, jangan kita orang kata apa, bukan tangguh, tapi kita makan tidak secukupnya, kemudian kita solat dan kadang perut kita lapar, itu makruh, ya. Kerana Rasulullah SAW melarang kita makan dalam keadaan makanan telah dihidangkan. Bahkan kalau tuan-tuan belajar dalam fiqh sembahyang, memang ada satu bab kemakruhan ataupun dalam slot perkara-perkara makruh dalam sembahyang, ya, ada berbelas-belas, ya. Salah satu ialah makan dalam keadaan makanan telah dihidangkan dan perut kamu lapar, itu makruh, ya. La salata bihadratit ta'am wala ayyudafi'ahu al-akhbasah. Hadis itu very clear, hadis Muslim, tak ada khilaf bab ni, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kata tidak ada solat dalam keadaan makanan telah dihidangkan, dan juga dalam keadaan kamu menahan kencing atau berak. Ya. Jadi kalau makanan tu dah ada, ambil masa makan, ya. Maybe 15 minutes after that sembahyang. Sebab ada setengah tempat tu dia makan tamar je 3 biji, minum air, tu dia sembahyang, perut lapar, ya tak? Lepas tu baru dia pergi makan makanan yang berat. Personally saya tak prefer yang itu. Makan aja makanan yang berat, take your time about 10 to 15 minutes, after that baru sembahyang. Tapi janganlah makan sampai setengah jam, lewat pula maghrib kita, ya tak? Tapi kalau sebab dia tak boleh makan dekat perut lapar, kita makan dulu, isi perut, and then baru kita sembahyang, ya. Jadi
makan sahur, berbuka dengan segera, melambatkan sahur. Dapat 2 dah pagi ni. Cukup tu? Boleh? Kalau saya baca semua, tambah sejam lagi. Perut pun dah apa ni? Saya pula ngantuk sebenarnya, malam tadi saya tak tidur. Saya buat kerja. InsyaAllah ta'ala. Ada yang tanya apa-apa tak? Dia ada banyak lagi tuan-tuan ya. Memperbanyakkan amal kebaikan, bersedekah, memperbanyakkan zikrullah. Jangan bercakap perkara yang sia-sia. Malam yadak qaula zural amal bihi falaisa lillahi hajatun yadak ta'amahu wa syarabah. Tuan-tuan buka sendirilah buku, ulang kaji tengok macam mana. Jangan bergaduh dengan orang lain. Ya tak? Kalau orang ajak kita bergaduh, kata aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Yang Nabi kata sunat kata 3 kali, biar dia reti sikit ya. Kemudian berdoa ketika berbuka. Penting juga bila nak berbuka, doa, minta pada Allah. Tak ada syarat tuan-tuan, angkat tangan. Ini umum, kerana doa orang yang berpuasa adalah mustajab. Lebih-lebih lagi ketika dia berbuka, tengah-tengah makan kan, ya Allah, bila aku kesihatan ya Allah, saya makan tu kan, dalam hati ke, tak cari syarat angkat tangan. Kerana doa orang yang berpuasa dan orang yang berbuka ketika berpuasa memang mustajab. Ada hadisnya, hadis Tirmizi daripada Abi Hurairah, yang saya tak nak baca ya. Berbuka dengan tamak. Ada hadisnya Nabi suruh kita buka dengan tamak. Tuan-tuan, tamak ni makanan Rasulullah selaku orang Arab. Ia jibiliyah. Kita belajar dalam usul fiqh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ini adalah jibiliyah, customs. Semata-mata makan buah tamak sebenarnya tidak berpahala. Buah tamak ni tuan-tuan makan berpahala kalau ada perintah daripada Nabi, atau ada fadilah yang disebut oleh baginda dalam konteks-konteks tertentu. Kalau semata-mata makan tamak boleh pahala, orang Arab boleh banyak pahala. Ya tak? Dan antara konteks atau tempat yang diperintahkan Nabi dan ada kelebihan untuk makan tamak ialah ketika berbuka. Di mana Nabi kata, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Jika seseorang itu berbuka, hendaklah dia berbuka dengan tamak. Fa illam yajid hasawatin mimma fa innahu tahur. Kalau tidak ada tamak, berbukalah dengan air, kerana ia menyucikan. Jadi Nabi suruh. Jadi sunnah berbuka dengan buah tamak, dan memang wartakan dalam mana-mana buku fiqh, sunnah buka dengan buah tamak ya. Baik, dan mungkin lagi ada beberapa yang lain. Itu saja yang saya notakan. Mungkin ada soalan, ada tanya apa-apa tak? Tak ada. Kalau tak ada, sikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ini. Dan jangan lupa bulan Ramadan nanti kita memakmurkan masjid dan surau ya, dan kita kalau boleh tarawih tu jangan tinggallah tiap-tiap malam ya. Mungkin ada masjid buat 20, go for it. Mungkin masjid ada buat 8, go for it. Hatta Qardawi dalam fiqh puasa dia kata dalam bab ni very open. Faman shalla samaniyata raka'atin faqad ittada bihadiyatin nabi. Bihadiyan nabi. Siapa-siapa yang sembahyang 8 rakaat, artinya dia telah ikut sunnah Nabi. Wa man shalla bi 20 raka'atan faqad falahu uswatun ala ahdi Umar. Siapa-siapa yang sembahyang 20 rakaat, campur witir 3 lah, 23 lah kan, maka dia telah mengikuti contoh daripada Umar, which is sahabat Nabi. Wa man shalla 39 raka'atan aw wahidatan wa 40 raka'atan falahu uswatun min ahli Madinah. Siapa-siapa yang sembahyang 39 rakaat ataupun sembahyang 41 rakaat, maka ia adalah amalan orang-orang Madinah selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in dia sembahyang 39 kat Madinah ya. Jadi la yunkaru fi hadza, jangan diingkari dalam hal ini. Cuma selangor perintah ulil amri 20 lah ya. Tapi saya tak nafi dah banyak je tempat buat 8, tapi masjid biasa buat 20. Saya ingat sini 20 kat kot. 8, 20. 8. Terpulang lah. Dan ada surau Jumaat yang buat 8, dia buat collection, dia buat kutipan suara kan. Jumaat nak 8. Saya ingat dari sudut hukum fiqh memang tak ada masalah sama sekali. Cuma mungkin dari sudut ulil amri tu macam mana saya tak tahu lah kan. Tapi terpulanglah, mudah-mudahan kita dapat isi masa dengan beribadah kepada Allah ya. Makin banyak kita buat, makin banyak kita dapat. Kita dengan Allah jangan ibadah ni ya. Dan tak ada siapa yang boleh question.
Itu saja, kita buat banyak, kita dapat banyak. Dan mudah-mudahan itu saja. Dan diakhiri pada akhir Ramadan nanti ialah ibadah zakat fitrah. Ya, yang mana saya mungkin tak sentuh lah, tak dan mungkin lain kali lah insya-Allah taala. Sikit sebanyak puasa kita pada pagi ini, mudah-mudahan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah, dan paling penting kita dapat memunafaatkannya. Dan kita berjumpa pada masa akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.